Sudah pergi ngaji dengan dia lah. Tapi mengikut kaedahnya, orang kafir tidak tertakluk di baca Quran. Orang kafir tak kena mengenal dengan baca Quran, semaya 5 waktu, puasa zakat tak kena mengenal. Siapa membenarkan, dia lah tanggung dosa. Mana saja perintah Allah kepada orang Islam tidak boleh diamalkan oleh orang kafir. Kalau dia nak amal juga, dia kena mengucap 2 kalimah syahadat. Sebab tu secara rukun Islam semua sekali Islam dulu. Rukun nikah Islam dulu. Nak pergi haji Islam dulu. Nak sembelih ayam Islam dulu, baru boleh sembelih. Pendek kata nak kurban kena Islam dulu. Syarat pertama. Nak sembelih tu kena Islam dulu. Nak akikah Islam dulu. Semua sekali saksi nak Islam dulu. Pendek kata semua perintah dalam Al-Quran nak mengamalkannya wajib orang Islam dulu. Kalau bukan Islam dia tidak dibenarkan. Siapa tak benar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang nak selawat Tuhan apa nak benar, tak apa. Macam kita hamba ni tak boleh. Tak boleh benar kecuali ada orang bawah Tuhan apa. Sila. Mana tahu takut ada belah-belah utara sana seperti dengan Tuhan apa. Macam kita tak boleh. Tak boleh. Boleh faham ke? Baca Quran tu adalah ada ibadat. Sama dengan solat, sama dengan haji, sama dengan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Orang kafir baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat apa? Dapat selaka. Sebab dia bukan Islam. Tiba-tiba ada orang itu harus benar dia baca Astagfirullahalazim. Inilah dia akhir zaman ni. Sebab ulama-ulama banyak, maka segera terpulanglah mereka ulama ni tidak benar. Ulama belah sana mungkin saudara pilih nak pakai hak mana. Tetapi bentuk kaedahnya semua syariat Islam tidak boleh diamalkan di orang yang bukan Islam. Semayang, puasa, baca Quran, haji, sembelih ayam, sembelih lembu, kurban, akikah, nazar, semua tidak dibenarkan. Termasuk sentuh tak boleh. Jangan kena baca sentuh tak boleh. Kalau orang yang dah memang Islam pun janabah tak boleh baca, tak apa pakai Islam jadi boleh. Yang tak boleh tu pasal janabah tu lah. Pasal janabah tu. Habis orang kafir janabah apa Ustaz? Innamal musyrikuna najasun. Orang kafir tu adalah najis. Najis apa? Najis hukum badan dia tu najis. Maka pecahlah najis ni begini satu lepas dia supaya saudara boleh ingat. Mana tahu kalau ada keturunan budaya di sini benar. Kita hamba. Kita semua hamba, maka hamba tak boleh. Okey. Janabah. Pembahagian janabah. Yang pertama, janabah kufur ataupun syirik. Maka cara bersihnya dia dengan syahadah. Yang kedua, janabah hadas. Kalau hadas besar, kalau bracket hadas besar, maka dengan mandi hadas. Yang ketiga, janabah kecil, iaitu hadas kecil, maka cara dia wudu. Yang keempat, janabah dosa, maka cara dia ialah taubat. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, janabah makanan haram. Cara dia sedang belajar sekarang. Jangan tanya lagi sebab ustaz belajar. Baru tengah dalam on proses. Ni janabah dia. Jadi kalau masuk masjid kena cuci dulu. Janabah kafir dah masuk masjid kena syahadah dulu. Janabah hadas besar kena mandi hadas dulu. Janabah kecil dibenarkan. Sebab apa? Tidak dilarang. Masuklah. Tapi nak sutur Quran tetap tak boleh. Baik. Janabah dosa dibersih dengan taubat. Janabah makanan haram sedang belajar sekarang. Itulah kaya bawa tapi kok. Lepas tu mana bawa habis buat ni banyak lagi. Jadi tulis tu pending KIV. Sebab apa panjang cerita lagi. Ada soalan tak kata janabah tadi. Ni dok janabah. Dia jadi sunat pula masuk masjid. Sebab tak boleh masuk tu pasal tu lah. Pasal janabah. Siapa yang tak benar? Allah. Begitu. Jangan kita khoyah buat kita pula sebab masjid tu Baitullah. Nama kepada masjid tu Baitullah. Rumah Allah. Allah
Allah idafahkan pada diri dia. Baitullah di Mekah dia idafahkan pada diri dia. Dia sandarkan nama tu pada punya mulianya. Sampai dia panggil Baitullah. Bila masuk ke lewat rumah pula, bukan gitu, nak menggambarkan kemuliaan masjid tu sampai namanya Baitullah. Sebab tu saudara orang kampung, kalau dia buat surau ke tempat sembahyang, selain daripada kalau dia buat makan minum, dia buat penuhi Allah, dia buat tempat bewa, dia buat tempat dia makan ke apa, dia tak pun nama masjid, dia pun nama musalla, dia pun nama madrasah, dia pun nama balasah, dia pun nama surga. Pasal apa? Nak mengelakkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kalau kita istihar masjid dan kita niat di masjid, maka tidak boleh masuk orang janab. Maka sebab tu orang kampung kalau nak buat benda biasa, dia akan panggil ni surau, ni musalla, ni madrasah, ni balasah. Sebab apa? Sebab bila masjid tak boleh tidur, tak boleh borak, tak boleh makan, tak boleh bising, tak boleh senarabi, tak boleh maraton, tak boleh apa. Apabila kita isi amat masjid, nak buat apa tu kena tukar dewan serbaguna baru boleh. Sebab apa? Baitullah. Situ duduk. Maka segala janabah tidak dibenarkan. Begitu juga ada perkara-perkara lalai. Bukan dosa, lalai pun tidak boleh dalam masjid. Hatta nak panggil nama kawan pun tak boleh dalam masjid tadi. Di sekitar masjid tu kawasan yang terkawal lah. Begitu cerita dia. Tapi kalau kita anggap itu masjid juga, dia tetap haram. Begitu juga jamban-jamban. Sebab tu orang kampung kalau masjid, jamban dia di luar. Dia akan buat macam beranda pergi nunduk tandas. Sebab apa? Nak menjaga kesucian masjid. Dia tak buat satu bumbung zaman dulu. Nak menjaga kesucian masjid. Hatta jamban dia buat tempat. Sebab pergi tengok masjid Kelang. Masjid Kelang, orang zaman dulu buat masjid, tengok. Nak pergi tanah tu ke sana tu. Bangunan lain pula. Baru buat jamban. Dia nak jaga kebersihan tadi. Sampai ke tahap dia tak bersambung di atap tadi. Dia tak sambung. Dia buat apa tu? Sana bawah dia ni. Dia sambung beranda sampai tak tutup. Sebab apa? Nak menjaga kesucian. Bukan salah dia guna apa, tapi tak punya pentingnya kesucian masjid sampai ke tahap tu. Pasal apa? Kotor, najis tadi kotor. Jadi kalau kita main ambil mudah, rugilah kita sebagai orang Islam. Suci lagi hujan dan kata apa nama juruk dan menyentuh kitabnya seperti firman Allah Taala, wala junuban illa abri sabilin hatta taghtasilu. Sadaqallahul azim. Wala junuban, dan tidak boleh disambung ayat ni, orang-orang yang berjunub illa abri sabilin, melainkan orang yang dalam perjalanan musafir. Apa pasal? Orang musafir tidak ada air, dia tukar dengan tayamum. Maka hatta taghtasilu, sehinggalah dia bersuci baru dibenarkan. Hatta taghtasilu, maka sehingga dia bersuci. Maka bersuci tu kalau janabah kufur bersuci dengan syahadah. Kalau dia hadas besar bersuci dengan mandi hadas. Kalau dia wuduk bersuci dengan ambil air sembahyang hadas kecil. Kalau dia dosa bersuci dengan taubat. Hatta taghtasilu. Dan tiada orang junub mereka orang berlalu jalan hingga ia mandi itu bersucilah. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, la yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuh akan dia melainkan orang yang suci. Sentuh apa? Sentuh Al-Quran. Sentuh apa? Nak melaksanakan perintah Allah yang di dalam Al-Quran. Nak sembahyang, nak pergi buat tawaf, nak baca Quran, maka dia perintahkan bersuci. Sebab tu dia gunakan jangan sentuh. Mana jangan cuba buat kalau awak tidak suci. Bukan sangat sentuh Quran saja. Bila tidak suci, tak boleh sembahyang, tak boleh tawaf, tak boleh sembahyang sunat, tak boleh baca Quran kalau dah besar. Sebab apa? Sebabnya la yamassuhu. Bukan kata tak boleh sentuh, begitu tidak. Mana jangan cuba buat perintah-perintah ini kalau kamu tidak suci, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suci berhadas, serta bahawasanya orang junub dan hadas pekerjaan yang harus, maka betapa orang yang tergelam di dalam luar haram. Kalau yang hadas pun terpaksa berhenti, disekat daripada melakukan ibadat kepada Allah, apatah lagi